Tati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya hulur kata bicara. Salam ukhuwah, salam sejahtera, salam Forum 1 Malaysia. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama untuk forum pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang arif lagikan bijaksana, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Murni Fatana binti Syahril selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya, izinkan saya mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati Allah sekalian, mauduk forum yang ingin dibincangkan pada hari ini adalah berkisarkan fashion menurut pandangan Islam. Istilah fashion menurut Kamus Dewan edisi keempat ditakrifkan sebagai gaya pakaian, kosmetik, tingkah laku dan lain-lain, terutamanya yang terbaharu dan menjadi kegemaran ramai. Manakala menurut Kamus Pelajar edisi kedua bermaksud potongan pakaian, rambut dan lain-lain yang bersifat sementara dan akan berubah mengikut masa. Umum mengetahui bahawa pakaian menjadi keperluan asas sejak zaman berzaman, selari dengan arus kemodenan. Sememangnya sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa memajukan diri supaya tidak ketinggalan dan terus diperlekehkan oleh pihak lain. Selain itu, Islam juga tidak melarang umatnya untuk mengenakan sesuatu fashion sama ada dalam bentuk pakaian ataupun aksesori kecantikan. Jelas di sini, Islam telah memberikan kebenaran kepada umatnya supaya berhias. Hadis daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada sifat sombong walau sebesar zarah." Maka telah berkata seorang lelaki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah itu cantik dan suka akan kecantikan." Riwayat Imam Muslim. Melalui hadis ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang seorang manusia itu berfashion. Malah baginda menerangkan bahawa Allah itu sifatnya cantik dan suka akan kecantikan. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika seorang itu berfashion dalam keadaan aku, berfashion dalam keadaan sombong kepada masyarakat sekeliling sehingga mengabaikan etika pemakaian yang ditetapkan menurut pandangan Islam dan syarak. Sidang hadirin yang dihormati, berat mata memandang, berat lagi bahu dipikul. Namun demikian, senario ini kerap kali kita lihat pada zaman kini. Justru, apakah panduan pemakaian yang ditetapkan oleh Islam yang harus dipatuhi dalam berfashion? Mari kita kupas topik ini dengan lebih mendalam. Baiklah, sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, moleklah kiranya jika kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita yang lemah lembut tutur bicara, iaitu Fadlin Ilyana binti Muhammad Ilham. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Saya khabar baik, alhamdulillah. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan yang sihat. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua kita yang celik akalnya, Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Jofri. Selamat datang, apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengerusi. Panel ketiga kita yang tinggi budi bahasanya, Khairi Razin Gozanshan. Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah.
Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam forum ini. Baiklah, usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada maudu forum kita pada hari ini, iaitu fashion menurut pandangan Islam. Hadirin sekalian, izinkan saya membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita, Saudari Fadlin. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang apakah ciri-ciri berfashion menurut Islam. Silakan. Terima kasih saudari pengurusi. Antara ciri-ciri fashion menurut pandangan Islam adalah menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan pereka fashion terkini memandang rendah konsep ini kerana ia merupakan trend yang sentiasa mengikuti pasaran dunia. Hal ini disebabkan kebanyakan konsep pakaian ini terlalu mengikuti budaya barat dan segelintir wanita Muslim tidak mengambil berat, malah memandang enteng kepada aurat sebagai syariat Islam. Walau bagaimanapun, masih ada sebilangan kecil pereka fashion di Malaysia yang masih mengekalkan rekaan fashion mereka mengikut syariat Islam. Sebagai contoh, artis Malaysia seperti Miss Nina, Niloufar dan Siti Sarah merupakan antara artis di Malaysia yang mempunyai perniagaan pakaian muslimah dan telah membantu banyak wanita di Malaysia malah mendapat pasaran luar negara untuk berfashion pada masa yang sama menutup aurat. Mesti anda tertanya, apakah pandangan Islam tentang aurat? Dalam pandangan Islam, aurat hendaklah ditutup keseluruhannya kecuali anggota yang terdapat pengecualian dan diharamkan menutup hanya sebahagiannya manakala sebahagiannya yang lain pula didedahkan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang membawa maksud, katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dadanya dan jangan menampakkan perhiasannya. Dalam zaman yang moden ini, pelbagai variasi fashion terkini diperkembangkan dan dimodernkan dari semasa ke semasa. Dan tiada alasan bagi untuk kita tidak menutup aurat hanya sebab untuk mengikuti trend terkini. Sebagai contoh, pakaian renang muslimah juga telah banyak di pasaran dunia dan kita boleh bersukan ataupun melakukan sesuatu aktiviti dengan pakaian yang sesuai dan mengikut syariat Islam. Antara pengasas perniagaan yang menjual pakaian sukan muslimah adalah Hanizalika. Beliau merupakan antara peniaga yang menjual pakaian renang muslimah mengikuti fashion tapi pada masa yang sama menutup aurat dengan sempurna. Jadi benarlah tiada alasan bagi kita untuk tidak menutup aurat dengan sempurna hanya untuk berfashion. Oleh sebab itu, kita sewajarnya sebagai umat Islam, terutamanya bagi setiap wanita muslimah yang telah balik, diwajibkan untuk menutup seluruh anggota badannya dari pandangan lelaki yang bukan mahram kecuali muka dan tapak tangan. Selain daripada itu, pakaian mestilah tebal dan kain yang dipakainya tidak dipakai dengan nipis yang boleh menyebabkan nampak kulit badan seseorang. Itu juga adalah antara ciri fashion yang mengikut pandangan Islam. Kajian yang dilakukan oleh Fathul Bari pada 1997 yang menyatakan bahawa Islam telah mengharamkan wanita memakai pakaian yang ketat dan nipis sehingga menampakkan tubuh badannya. Hal ini kerana jika seseorang wanita itu memakai pakaian yang ketat dan nipis, ia boleh menarik perhatian lelaki serta menimbulkan fitnah. Saya tidak menidakkan bahawa lelaki perlu menundukkan pandangan, tetapi pada masa yang sama, sebagai wanita muslimah, kita perlu mencerminkan diri kita dengan ajaran dan syariat Islam dengan menutup aurat. Pada masa yang sama, kita bukan sahaja dapat mengelakkan diri kita daripada terkena tindasan fitnah, malah kita dapat mengelakkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Beberapa kajian juga telah dilakukan yang mengatakan seorang muslimah yang memakai pakaian yang menjolok mata sebelum keluar daripada rumah, maka ia akan menyebabkan berlakunya fitnah kerana ini jelas menunjukkan bahawa berpakaian sedemikian nescaya ia dapat menaikkan nafsu syahwat lelaki. Maka berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini seperti perkosaan, pencabulan dan perogolan. Dalam konteks ini, pakaian menjolok mata adalah pakaian yang dipakai bertujuan untuk menarik perhatian lelaki sama ada menunjukkan tubuh badan yang seksi adalah sangat dilarang oleh Allah SWT. Berpakaian tebal juga tidak mencukupi sekiranya pakaian tersebut bersifat ketat yang boleh menampakkan tubuh si pemakai. Saya selitkan juga satu hadis Nabi SAW iaitu
Dua golongan daripada penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya lagi, iaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor lembu untuk mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat dengan sempurna, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderung ke orang lain kepadanya, iaitu menggoda lelaki ke arah melakukan zina. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bunggul unta yang sengit, supaya orang kagum dengan mereka. Mereka tidak akan dapat masuk ke syurga dan tidak akan menghidu baunya, walaupun bau syurga itu mampu untuk dihidu dari jarak perjalanan tertentu. Oleh sebab itu, walaupun Islam memberikan kebebasan dalam memperagakan sesuatu fashion, namun mestilah kita mematuhi sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat Islam. Malah Islam menggalakkan untuk menghias diri secara kemas, cantik dan bersederhana supaya agama lain dapat melihat bahawa agama Islam adalah agama yang indah. Oleh itu, saya simpulkan di sini bahawa antara ciri-ciri menutup aurat dalam pandangan Islam adalah dengan menutup seluruh tubuh badan, kecuali yang terdapat pengecualian, dan memakai pakaian yang tebal dan kainnya tidak nipis hingga menjolok mata. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel pertama kita, Saudari Fadlin. Panel kedua kita iaitu Saudara Iskandar. Selain menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan, dan pakaian mestilah tebal, kainnya tidak nipis, apa lagi ciri-ciri pemakaian atau berfashion yang seharusnya kita patuhi? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Selain ciri-ciri yang disampaikan oleh ahli panel 1 iaitu saudari Fadlin Iliana, antara ciri-ciri pakaian menutup aurat menurut Islam yang saya ingin bincangkan pada hari ini ialah pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian berlainan jantina. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta lelaki dan perempuan dengan sifat dan ciri yang tersebut. Senario fashion moden yang berkembang pesat dalam kalangan wanita dan lelaki memberi kesan terhadap gaya hidup zaman kini. Realiti pakaian hari ini telah mengubah fitrah ilahi yang membezakan di antara wanita dan lelaki. Kita dapat melihat bahawa segelintir umat manusia telah menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian berlainan jantina, bahkan ada yang telah mengubah fitrah manusia dengan mengubah jantina sendiri. Perkara ini telah dinormalisasikan pada zaman kini, dan ada pihak yang memperjuangkan golongan tersebut sebagai contoh komuniti LGBTQ. Komuniti ini telah memperjuangkan hak golongan concang untuk menerima layanan yang sama rata dengan orang normal. Perkara ini sangat ditentang dalam agama Islam kerana hal ini telah melanggar hukum alam dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lelaki menyerupai perempuan, dan begitu juga sebaliknya secara umum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Hadis tersebut telah menunjukkan bahawa Rasulullah sangatlah melarang umatnya daripada melakukan perlakuan tersebut. Maka dengan ini jelaslah bahawa pakaian yang tidak menyerupai berlainan jantina ialah salah satu ciri-ciri pakaian yang menutup aurat menurut Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, jadi jika kita simpulkan melalui penerangan yang diberikan oleh panel pertama dan panel kedua, ciri-ciri berfashion dalam Islam dia terdiri daripada 3 aspek, iaitu pertama, menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Kedua, pakaian mestilah tebal dan kainnya tidak nipis. Dan ketiga adalah pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian berlainan jenis. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan diri si pemakai dan dapat menghindari fitnah dan maksiat. Baiklah, hadirin sekalian, demikian tadi merupakan penjelasan tentang ciri-ciri berfashion menurut Islam yang pada pandangan saya amat terperinci dan menarik diterangkan oleh panel pertama dan panel kedua kita. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga kita, iaitu Saudara Razin, tentang persoalan
Apakah kesan positif sekiranya seseorang itu berpakaian atau berfashion berlandaskan pandangan Islam dan syarak? Silakan, saudara. Baik, terima kasih kepada saudari pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Baiklah, sekiranya seseorang itu berpakaian fashion mengikut pandangan Islam, ia mampu memberi keselamatan diri kepada si pemakai, terutamanya sekali kepada perempuan, kerana terhindar daripada pandangan mata liar oleh masyarakat sekeliling dan tidak bertujuan untuk meraih tarikan lelaki. Melalui kajian yang telah dilakukan, iaitu ujian Magnetic Resonance Imaging ataupun akronimnya MRI, ia membuktikan bahawa otak lelaki bertindak balas terhadap pakaian yang tidak menutup badan sepenuhnya. Bahagian rangsangan otak lelaki, iaitu premotor cortex dan posterior middle temporal gyrus, memberi rangsangan yang jelas, iaitu lagi kurang pemakaian pakaian, bahagian otak tersebut akan memberi isyarat. Bahagian rangsangan ini akan bertindak balas dan menggunakan penggunaan alat manipulasi tangan dan keinginan untuk mengambil tindakan. Justru itu, pemakaian yang bersifat sederhana yang ditetapkan Islam kepada wanita adalah bertujuan untuk melindungi wanita daripada perasaan seksual lelaki. Hal ini dapat menenangkan individu yang menutup aurat kerana mereka lebih terlindung daripada gangguan seksual dan lebih yakin untuk melaksanakan kehidupan seharian mereka di luar rumah. Rasulullah SAW juga ada menerangkan mengenai golongan yang berpakaian namun dikira sebagai bertelanjang, dan wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain cenderung kepada kemaksiatan. Riwayat Imam Muslim. Hubung kait dengan kesan yang disebutkan tadi, menutup aurat dengan sempurna dapat mengukuhkan keyakinan diri seseorang. Bagi menyokong kesan ini dengan lebih mendalam, kajian psikologi telah membuktikan bahawa apabila seseorang itu berpakaian dan menggayakan fashion sesuai dengan hukum syarak, ia mampu membentuk sesuatu identiti yang mempunyai nilai dan manusia mampu meneruskan kehidupan dengan baik. Justru Allah telah menerangkan bahawa sebaik-sebaik pakaian bagi wanita adalah pakaian takwa. Menurut Tabarui, konsep pakaian ini merangkumi ciri-ciri iman, amal, malu, takut pada Allah dan kepribadian yang baik. Jelaslah bahawa berfashion mengikut garis paduan yang ditetapkan Islam dapat menggalakkan perkembangan tingkah laku yang sihat, bukan sahaja kepada si pemakai, malah seorang sekeliling. Firman Allah SAW artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Jelaslah bahawa pemakaian fashion yang terbaik melindungi diri, terutamanya kepada wanita, dan menjamin keselamatan fizikal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Razin. Selain dari kesan yang telah dinyatakan oleh saudara Razin, apakah kesan lain yang dapat kita peroleh? Silakan saudara Iskandar. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Pada pandangan saya, kesan positif fashion menurut Islam ialah ia dapat membantu dalam menggalakkan prestasi intelektual dan motivasi yang baik. Dari segi pemilihan warna, ia boleh mempengaruhi tingkah laku manusia. Islam tidak melarang wanita memakai pakaian berwarna. Pilihan warna yang ringkas kurang menarik minat orang ramai dan menjadikan mata dan jiwa mereka lebih harmoni.
Warna telah terbukti mempunyai potensi untuk mempengaruhi proses kognitif dan tingkah laku manusia. Sebagai contoh, warna merah. Ia memberi kesan kepada tidak sedarkan diri dan niat untuk melihat warna. Ia juga boleh mempengaruhi prestasi intelek dan mengurangkan motivasi pribadi. Namun, menurut Ravi Mehta, terdapat kajian tentang kesan warna lembut seperti biru dan hijau terhadap tingkah laku manusia. Ia menggalakkan prestasi yang baik dalam proses mental. Selain itu, ia juga boleh meningkatkan kesan proses mental kreatif daripada merah. Selain itu, warna merah menjadikan wanita sangat menarik dan juga boleh membuatkan lelaki kelihatan seperti seorang yang mempunyai perasaan seksual terhadap wanita. Sekian daripada saya. Terima kasih atas penjelasan yang sungguh panjang lebar dan padat daripada saudara Razin dan Iskandar. Jadi, jika kita perhatikan kesan positif yang dapat kita peroleh ialah pertama, kita dapat menggalakkan perkembangan tingkah laku yang sihat. Kedua, kita dapat mengawal keseimbangan rangsangan otak. Dan ketiga, ia dapat membantu dalam menggalakkan prestasi intelektual dan motivasi yang baik. Pemakaian yang baik mendapat mengukuhkan keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang luar dan orang yang di sekelilingnya. Jadi seterusnya, saya lanjutkan persoalan saya dengan pertanyaan, apakah cara atau langkah yang dapat kita lakukan bagi mengatasi daripada generasi kini menggayakan pakaian atau fashion yang tidak mengikuti syariat Islam. Bahkan fashion tersebut menyerupai budaya barat. Silakan panel pertama. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, antara langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya generasi kini menutup aurat dalam pada masa sama dapat berfashion adalah dengan bermulanya daripada didikan agama yang secukupnya di awal usia oleh ibu bapa. Sebagaimana yang kita sudah tahu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk didikan agama dalam diri anak-anak sejak awal usia lagi. Akhir-akhir polemik mengenai pendidikan anak-anak berbangkit lagi. Masih ada lagi sesetengah ibu bapa yang beranggapan tugasan mendidik adalah tugas sekolah semata-mata. Ramai ibu bapa bersikap lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya usaha mendidik anak-anak kepada guru di sekolah. Di dalam Islam, pendidikan di tahap awal kanak-kanak adalah tanggungjawab ibu bapa. Sebagaimana Rasulullah SAW membayangkan tentang anak-anak yang baru lahir itu diibaratkan seperti kain putih yang bersih. Ibu bapalah yang membentuk perwatakan dan peribadi anak-anak itu sama ada cenderung untuk menjadi yang baik ataupun sebaliknya. Anak-anak juga merupakan faktor pendorong bagi ibu bapa untuk masuk ke syurga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila matinya seorang manusia, terputuslah pahala amalannya kecuali dari 3 perkara iaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Kita melihat hari ini ramai ibu bapa yang sanggup menghabiskan wang yang banyak bagi memastikan anak-anak mereka cenderung dalam akademik yang bersifat duniawi. Mereka tidak pernah risau anak-anak mereka jahil tentang ilmu ukhrawi kerana mereka menyangka ilmu dunia yang membantu anak-anak mereka untuk hidup di dunia ini. Sedangnya seperti mana yang kita tahu, bahawa ilmu agamalah yang akan membantu kehidupan kita sama ada di dunia maupun di akhirat. Akibat dari kecerobohan ibu bapa, tidak hairanlah jika kita dapati hari ini ramai anak-anak orang Islam semakin liar, tidak menutup aurat dan mudah terjebak dengan maksiat dan kemungkaran. Perbuatan ini akan menggembirakan musuh-musuh Islam kerana umat Islam semakin lemah dan lalai akibat sikap sosial yang semakin parah. Untuk mengelakkan hal ini daripada berlaku, ibu bapa perlu menjadikan diri mereka sebagai contoh kepada anak-anak dengan mengajar mereka batas aurat dan cara menutup aurat dengan sempurna. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak daripada terjebak dengan pengaruh rakan sebaya yang negatif, malah dapat menghalang daripada perbuatan maksiat. Selain itu juga, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mendirikan solat dan menjaga ibadah-ibadah wajib yang lain.
adalah sangat mustahil jika ibu bapa itu hendak mengikuti anak-anak mereka ke mana sahaja mereka berada dan mengawasi anak mereka setiap saat. Namun, jika ibu bapa berjaya mendidik anak-anak dengan didikan solat dan kewajipan menutup aurat, maka yakinlah bahawa sekalipun tanpa kehadiran orang tua mereka, mereka akan tetap istiqamah dengan kebaikan kerana perkara ini akan menghalang diri mereka dari melakukan kejahatan dan maksiat. Oleh sebab itu, dalam perihal menutup aurat, sangat penting bagi ibu bapa untuk mendidik anak mereka untuk mengutamakan pemakaian yang bersesuaian dengan Islam seperti penggunaan tudung yang menutupi dada untuk anak perempuan dan penggunaan pakaian yang menutup aurat kepada anak lelaki maupun anak perempuan. Dengan ini, anak-anak boleh membiasakan diri mereka dengan pemakaian yang bersesuaian dengan kehendak Islam. Tidak salah untuk berfashion dan mengikuti trend dunia terkini, tetapi mereka perlu patuh kepada ajaran yang telah ditetapkan oleh agama Islam supaya akidah mereka tidak terpesong dan dapat menghindari diri mereka daripada fitnah manusia. Saya percaya didikan agama yang cukup merupakan satu daripada langkah yang mampu mengajar anak-anak untuk menutup aurat seperti yang diperintahkan oleh syarak. Seperti yang kita tahu, banyak ibu bapa sekarang yang kurang menitik beratkan didikan agama kepada anak-anak menyebabkan anak-anak mereka terjebak dengan heterogen masalah sosial. Agama merupakan perkara yang paling vital yang perlu diisi dalam diri anak. Didikan agama yang utuh dalam diri anak-anak mampu mencegah mereka daripada terjebak dengan perkara yang negatif kerana mereka mampu membezakan antara perkara yang hak dengan yang batil. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat saudari Fadlin. Bak kata pepatah Melayu, meluntur bulur biarlah dari rebungnya. Didikan agama dari ibu bapa sangatlah penting dalam mengatasi generasi kini berpakaian tidak patuh syariat. Ilmu etika pemakaian perlu kita terapkan sejak dari kecil lagi. Ibu bapa menjadi contoh atau role model dalam menjaga perbatasan pergaulan dan juga pemakaian. Jadi seterusnya, apakah langkah lain bagi mengatasi generasi kini berpakaian tidak patuh syariat? Silakan panel kedua. Terima kasih kepada saudari moderator. Pada pandangan saya, antara langkah memastikan generasi kini menutup aurat dan mematuhi pakaian mengikut syarak ialah mereka fashion perlu menghasilkan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Hadis daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Maka telah berkata seorang lelaki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa Islam bukan sahaja membenarkan fashion, malah juga menggalakkan membuat sedemikian selagi pakaian tersebut mengikut etika Islam. Mereka fashion haruslah digalakkan. Mereka haruslah menggalakkan pakaian yang sopan dan menutup aurat serta menarik perhatian generasi zaman kini. Sekiranya fashion tersebut menjadi trend pakaian yang popular di kalangan generasi muda, maka mereka lebih cenderung untuk mengikuti trend fashion menurut syarak tersebut. Dengan ini, sikap menutup aurat dapat dipupuk dalam majoriti kalangan generasi tersebut agar budaya memakai pakaian yang menjelok mata dapat dibasmi. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih panel kedua. Saya setuju dengan pendapat panel kedua, iaitu mereka fashion perlu menghasilkan pakaian yang sopan supaya si pemakai dapat menutup aurat dengan sempurna ketika mereka berada di luar. Jadi panel ketiga, apakah langkah lain bagi mengatasi generasi ini berpakaian tidak patuh syariah? Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan filem barat menampilkan unsur budaya barat yang boleh merosakkan akhlak dan mempengaruhi budaya generasi muda. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah menangani isu ini secara lebih serius
dengan mengeluarkan peraturan dan undang-undang kepada pihak media untuk menapis filem barat yang memaparkan unsur-unsur lucah dan negatif supaya dapat membendung pendarahan unsur tersebut di kalangan masyarakat, terutamanya golongan bawah umur. Seperti yang kita sedia maklum, minda golongan tersebut boleh diandalkan seperti span yang mudah menyerap dan meniru tingkah laku dan budaya barat yang negatif yang dipaparkan di kaca televisyen mereka. Hal ini kerana kematangan minda golongan ini tidak mencukupi untuk menilai baik buruk sesuatu perkara yang betul. Dengan ini, lembaga penapisan filem haruslah menguatkuasakan penapisan filem barat yang mengandungi unsur-unsur tersebut dengan menetapkan penerapan umur sewajarnya, menapis adegan yang tidak senonoh ataupun mengharamkan filem tersebut daripada ditayangkan di Malaysia, manakala menggalakkan filem barat yang mengandungi nilai-nilai positif yang menarik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih panel ketiga. Dan saya bersetuju dengan pendapat saudara Razin. Penapisan filem barat kita perlu melakukan dengan menguatkuasakan undang-undang, iaitu membuat penapisan had umur kepada penonton supaya penonton tidak mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya barat yang dipaparkan. Saya rasa pendapat dan cadangan yang dikemukakan oleh panel-panel sangatlah logik dan munasabah bagi dilakukan dan bagi menerapkan kembali etika berfashion mengikut pandangan Islam. Jika semua pihak bekerjasama ibarat aur dan tebing, hasrat ini dapat dicapai. Bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dia benar apa yang diperkatakan oleh panel-panel. Sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang isu semasa berkaitan berfashion menurut pandangan Islam. Melalui diskusi ini, jelaslah bahawa Islam merupakan agama yang membawa ajaran cara hidup sempurna meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak menghalang umatnya untuk berfashion dan memajukan diri seiring pengedaran waktu. Malah, Islam mengajar supaya manusia berfashion mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat penting tentang etika pemakaian yang sopan berlandaskan syariat Islam agar kemuliaan diri dapat dipelihara. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membincangkan isu berfashion menurut pandangan Islam. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang cakna terhadap isu-isu akidah. Selanjutnya dapat memberi input kepada kita untuk berpakaian mengikut syariat Islam. Harapan saya forum ini juga dapat memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang turut hadir. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.